Kena fahamlah, kalau ada pun fikirlah dulu. Jadi walaupun mereka kata tak cukup, tetapi penambahbaikan sudah pun diberikan. Apa dia Sungai Buloh? Sila Sungai Buloh. Terima kasih. Mereka iktirafkan di muka surat 366 ayat ini, mereka iktirafkan ada 10 tempat perlindungan. Dia sebut itu. Saya baca secara ringkas. The Ministry of Women, Family and Community Development continued to fund shelters for trafficking victims. 8 government operated and 2 NGO operated. Mereka tidak menafikan itu. Hanya prosedur mereka kata di North Malaysia tak ada, tapi adakah tempat perlindungan di Perlis atau di Kedah? Ya, sebab itu yang saya kata. Mungkin kan itulah. saya dah maklumkan tadi. Mungkin Sungai Buloh, mungkin Sungai Buloh tak dengar. Saya dah kata di Perlis ada. Daripada tahun 2017 lagi dah. Itu silap dia lah. Sebab itu saya dah umumkan, dan sebab itu saya dah bukan tersilap. Ini bukan silap, ini subjektif. Sebab itu saya jangan kata ini yang jadi masalah kita. Kita nak menjaga nama negara kita. Bila laporan ini tak betul, kita kata mereka silap. Jangan cakap macam tu. Kita kena kata ini yang menyebabkan subjektif, yang menyebabkan orang beranggapan seolah-olah kita tak melakukannya langsung. Sebab yang berhormat, yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menahan segala apa tuduhan yang dibuat oleh mereka. Have you refuted it? Have you refuted it? Have you challenged it? Yang Berhormat, have you refuted it? Ada hantar surat kepada Amerika Syarikat? Tak ada kan? You didn't do it. Ada jawab. Belum jawab. Have you refuted it? Jawab kuat. Alright. Orally dengan dokumen kepada Amerika Syarikat, because they come and see us very often. Duduk. Adakah tidak? Saya jawab. Okey. Duduklah, saya nak jawab. Boleh Kalau saya berdiri macam mana saya nak jawab? Boleh saya tambah Subjektif. soalan yang sama. Duduk. Menteri tolong jawab tadi perbahasan. Jadi Tambah sikit soalan sama. sebab itu bila saya dah kata ada, maka ianya subjektif. Mereka kata tak ada. Subjektif itu bermaksud pendapat saya berpendapat ini, saya berpendapat itu. Banyak ini bukan pendapat, dia kata data daripada laporan. So kita kena jawab fakta itu. Itu saja. Banyak fakta. Duduk. They don't say this is my opinion. They don't say things like that. Alright, Sungai Buloh. Okay. Sebab itu saya dah kata dah tadi. Dalam ucapan saya pun saya dah kata. Sebab itu kita kena ada kerjasama. Bila saya kata subjektif, Yang Berhormat beranggapan seolah-olah saya nak hide something daripada kenyataan. Sebab itu saya kata saya kena terpaksa jawab semula apa yang Sungai Buloh sebut. Ibu Barat tadi ada mengatakan bahawa kita buat ini hanyalah lip service sahaja. Akta yang kita luluskan ini adalah lip service. Dalam waktu yang sama Ibu Barat kata ini masa kerajaan PH telah pun membincangkannya dengan mendalam sehinggakan 80% atau 90%, I think you mentioned 90% daripada apa yang ada dalam ini telah pun dibincangkan masa kerajaan PH. Apakah ini lip service? Saya kata lip service kerana lambat datang. 2 tahun dulu patut diimplementasikan. Kalau diimplementasikan 2 tahun dulu, masalah third tier tak akan wujud. Inilah masalah. Yang Berhormat, semua ini yang report ini, adakah ini semua terjadi challenge? Adakah bantahan telah dibuat? Kerana Yang Berhormat kata ini subjektif. Saya kurang faham lah. Adakah ia dibuat atau tidak? Jadi yang saya nak maklumkan, sebab itu saya buat laporan di sini, supaya tak timbul di luar sana ahli-ahli Yang Berhormat yang mengatakan betul lah, it is only a lip service. Ini memberikan imej seolah-olah betul akta kita ni lip service. Dia datang daripada seorang bekas menteri yang sebenarnya yang buat draft ini. Sebab itu saya kata, bila saya Yang Berhormat tak mau mengaku bahawa lambat bawa undang-undang. No, lip service jangan take out of context. Bila saya kata lip service, apa yang dibuat oleh kerajaan? Kerajaan lambat membawa akta ini 2 tahun. Inilah sebab semua sekarang mengaku then you move on. That is lip service to that effect. No action taken, not enough officers, incompetent officers dan sebagainya. Saya nak maklumkan, 1 year kita tak ada. Kan kita ada MCO. Sebab itu, Yang Menteri, Menteri kata ini semua perception. Masalah yang betul berlaku, Yang Berhormat kata
tipu. Tapi sebenarnya ianya sudah pun berlaku. Jadi saya Menteri, saya mohon nak kata singkat saja. status 1 minit. tadi Berwas kata yang menjadi masalahnya adalah kerana KDN dan KSM adalah the biggest culprit. Yes, I agree. Tentang isu ini. Saya nak menjawab. Yang Berhormat, kalaupun Yang Berhormat nakkan pekerja rehiring, Yang Berhormat dah dapat dulu. Pekerja rehiring ni dah dapat dah pun. Cuma di situ kita beritahu tempohnya 5 tahun. Rehiring itu dibuat 5 tahun, sampai tempoh 5 tahun, habis tamat. Kalau nak tambah lagi, dah tak boleh dah sebab itu adalah mereka yang rehire dahulunya undocumented, yang illegal, kemudian dilegaliskan hanya untuk 5 tahun. Kemudian nak sambung lagi, kita kata kalau macam tu, orang datang dekat Malaysia ni, don't worry, kita ada Berwas. Dia boleh tentukan, boleh kerja, boleh sambung walaupun mereka illegal. Itu tak boleh lah. Timbalan yang dipetua. Sebab nanti menjadi isu yang lebih besar. Sebab itu kita menggunakan kaedah di mana kalau rehiring atau yang sekarang ini program yang baru, kita namakan program rekalibrasi itu, kita berikan mereka tempoh. Sehingga tempoh itu dia kena balik. Itu yang kita berikan. Jadi bukan kaprit di mana isu saya ialah sebab apa tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan hanya mereka yang telah pun kita bagi melalui program rehiring. Menteri, isu saya adalah pada 1 hari bulan Julai 2022, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat yang berkuat kuasa serta-merta. 1 hari bulan Julai 2020 mengatakan hari ini berkuat kuasa, orang luar semua tak tahu, sampai hari ini tak pernah diumumkan kepada umum bahawa penamatan keputusan kerajaan berkaitan dengan pelanjutan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS tahun ke-14, sektor perladanan dan pelanjutan PLKS, program rehiring tahun ke-6 dan seterusnya. Maksud saya ni, kalau nak laksanakan keputusan ini, bagilah masa. Hari ini putus, semua tak boleh dilanjutkan PLKS mereka. Dan sampai hari ini tak ada pengumuman dibuat kepada semua majikan. Orang tak tahu, we are not operating a secret society. Kita kerajaan, setiap keputusan mesti ada pengumuman. Mesti ada bagi masa untuk mereka 1 tahun ke 6 bulan ke, supaya mereka dapat hantar pekerja ini balik ke negara asal. Bukan hari ini sudahlah kita tu berbuat kuasa. Sudah. Sebab itu saya kata ini program rehiring. Saya dah cakap tadi bahawa mereka majikan yang dapat itu dah tahu dah ini program rehiring dia. Dia dah dapat dah 5 tahun. Sama ada dia dibagi tahu sekarang atau 5 tahun dahulu, dia sepatutnya dah tahu. Yang tiba-tiba kita nak pertahankan orang yang macam ini, pasal apa? Kemudian kita buat pula program yang baru, program rekalibrasi. Kita juga bagi tahu bahawa ianya bermula daripada bulan tahun 2020 lagi. Kemudian masuk tahun 2021, November. Kemudian kita tambah lagi 6 bulan sehingga bulan Julai. Dah umum banyak kali. Kalau Berwas nak pertahankan yang salah, tak betul lah. Kena pertahankan yang kita lakukan ini supaya tidak ada masalah pemerdagangan orang ini. Kalau duk bagi tambah, itu yang jadi masalahnya, Berwas. Menteri, masalah ini begini. Menteri, macam ni, kita Menteri. masih perlukan pekerja-pekerja ini. Kita nak halau mereka balik, tapi nak dapat lagi ratusan ribu daripada Bangladesh dan lain-lain negara. Dikatakan untuk menghalalkan atau legalize this worker ikut Human Resource Minister is stupid. To me, it's more stupid to send this worker who are already here back and then to bring them in again. Extra cost yang bagi saya hanya only one reason. Orang sindiket yang dalaman itu dapat untungan lebih banyak kerana ada
pekerja baru yang datang dari luar negara. Okey. Because to issue is Okey, mohon when Menteri you jawab yang have- lain, Menteri. Saya we nak already- jawab banyak lagi lah Menteri, tolong jawab Sebab itu yang saya sebelah nak sini, penjelasan. Menteri. Kalau kita Sini perlukan satu pun mereka, tak jawab kenapa lagi. tidak diteruskan? Jawab belah Dah dapat sini. yang baru. Dah, Saya yang tu dapat boleh tutup lah. penjelasan isunya. Jawab belah sini, satu jawapan pun tak ada lagi. Menteri, Betul. mohon Menteri. Terima kasih. Dia nak pertahankan tentang isu orang dia yang selama ini telah pun dia gunakan 5 tahun rehiring. Dan saya nak maklumkan hari ini bahawa kita juga ada program rekalibrasi yang juga kita bagikan dan kita umumkan sehingga akhir bulan 6. Sebab itu 1 bulan Julai itu adalah pengumuman yang nak mengatakan program itu tamat. Kena fahamlah, kalau ada pun fikirlah dulu.